Yang berhormat Menteri, bukankah sebenarnya isu jenayah ini tidak perlu kita tahan sesiapa tanpa bicara untuk menyelesaikannya? Apa yang kita perlu adalah better policing, dengan izin Tan Sri Speaker. Better policing, itu saja yang diperlukan. Dan bukankah, apakah tidak ada negara di dunia ini yang menangani masalah jenayah tanpa menggunakan tahanan tanpa bicara? Banyak negara, di seluruh negara, tak guna di preventive detention tetapi masih boleh handle masalah jenayah. Jadi saya rasa alasan bahawa disebabkan EO dimansuhkan, jenayah naik adalah alasan yang begitu lemah dan menunjukkan kegagalan Kementerian Dalam Negeri sendiri. Dan juga saya nak tambah bahawa undang-undang EO ini disalahgunakan oleh Kerajaan Barisan untuk Barisan Nasional untuk menangkap 6 aktivis PSM termasuk Sungai Siput. Jadi undang-undang seperti ini adalah berbahaya jika dibenarkan ia berada di tangan Kerajaan Barisan Nasional. Jadi saya bertanya jika Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa memang boleh menangani masalah ini tanpa EO, dan undang-undang seperti ini tidak patut dibawa balik kerana ia akan merosakkan imej negara kita dan membahayakan hak asasi dan kebebasan setiap rakyat negara ini. Tambahan buat berkenaan EO. Tan Sri Bertua. Gopeng sini, Gopeng. Menteri Bertua Luar. Ya. Tan Sri Bertua, soal tahanan tanpa bicara, ini adalah sesuatu yang harus kita fikirkan. Kerana saya mak bersetuju, tidak ada tahanan tanpa bicara. Yang kita perlukan ialah ruh kepada EO itu. Jangan khawatir, kalau Yang Berhormat Padang Serai tidak buat kesalahan, saya tidak akan arahkan polis. Janganlah jawab macam itu. Sungai Siput ditangkap. Sungai Siput ditangkap bawah EO. Every time kita jawab macam itu. Ini bukan taraf Menteri jawab macam itu. The spirit of the law, dengan izin, harus dilihat. Bahawa dalam perkara ini, better policing memang saya bersetuju. Tetapi harus ada kerjasama daripada orang ramai. Dan di dalam hal-hal yang telah dicadangkan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah, saya harap ahli-ahli yang berhormat, sebagaimana Si Putih pernah menyarankan kepada saya, ya, menulis surat kepada saya. Ini seorang ahli berhormat yang cukup baik. Menulis surat kepada saya untuk mengadakan dialog, menjemput polis, bekerjasama dengan mereka. Yang begitu adalah satu cadangan yang baik. Dan ini patut dicontohi oleh ahli-ahli berhormat yang lain. Tan Sri Bertua, saya ingin Menteri Minta Laluan menyentuh perkara lain. Menteri Minta Laluan. Sila. Saya bagi kalam patah. Ada kata 2 hari dahulu bahawa, dan inilah, we were pressured, ini Yang Berhormat Sendiri katalah, we were pressured to abolish the Internal Security Act and EO. Look at what has happened after that. The crime rate increased and organised and petty criminals came out of the woodwork. Tapi untuk 4 tahun, ini bukan pendirian kementerian atau pihak polis. Untuk 4 tahun pendirian kementerian dan polis ialah bahawa kadar jenayah ada turun. Tapi nampaknya dalam bulan Julai adalah satu pertukaran bahawa kadar jenayah ada meningkat. Dan ini persepsi orang ramai bahawa tidak, kadar jenayah turun bukan benar, bahawa ini sebenarnya ialah ada peningkatan kadar jenayah dan fear crime, tetapi ini ditolak oleh kerana pihak kementerian dan pihak polis kata itulah masalah perception. Dan dalam bajet tahun lalu ada 300 juta ringgit diperuntukkan untuk melawan perception ini. Adakah ini berarti bahawa peruntukan 300 juta ringgit untuk melawan perception ini semua disia-siakan? Dan sebenarnya apa yang betul ialah bahawa kadar jenayah ada meningkat, dan bolehkah kita dapat maklumat yang terkini, yang terbaru dan memuaskan yang Menteri kata bahawa kadar jenayah ada meningkat. Kita perlu ada maklumat yang baru. Oleh kerana semua maklumat nampaknya palsu. Gopeng sini, tambahan. Sama, berkaitan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan EO ini. Saya rasa apabila kita lihat dari segi
jenayah ada dua aspek, pencegahan dan enforcement. Dan dalam aspek ini, kalau alasan Yang Berhormat Menteri apabila EO mansuhkan jenayah meningkat, ini tidak meyakinkan kita bahawa polis mampu menjaga keselamatan kita. Saya ada beberapa cadangan tu. Yang pertama, kita sudah tahu kalau mengikut Yang Berhormat Menteri, mereka yang ditahan di bawah EO ini adalah bakar-bakar penjenayah. Adakah bukankah kita boleh gunakan tracking device misalnya untuk bakar penjenayah sedemikian supaya polis dapat mengawasi mereka 24 jam 7 hari seminggu. Dan kedua, dari segi kapasiti untuk siasatan misalnya. Kalau kita lihat di negara-negara luar, ada gunakan DNA, ada gunakan cap jari, ada guna gambar untuk kena pasti penjenayah. Dan di Malaysia kita ada database yang terlengkap untuk seluruh rakyat Malaysia. Dalam IC, Jabatan Pendaftaran Negara, cap jari ada, muka, gambar semua pun ada. Tidakkah pihak polis ada database tersebut dan ada software tersebut untuk kena pasti apabila sesuatu jenayah itu berlaku, untuk kena pasti identiti mereka yang terlibat. Jadi ini beberapa cadangan saya. Sekian. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gelang Patah tentang soal menangani persepsi, ini adalah sesuatu tindakan positif yang sedang dilakukan oleh pihak polis sebenarnya. Saya harus menerima hakikat bahawa kadar jenayah ini turun naik. Pada bulan Julai, kadar jenayah memang jelas naik. Dan persepsi kenaikan jenayah ini adalah suatu perkara yang telah kita lakukan, tindakan-tindakan yang terbaik. Apa yang telah saya lakukan ialah setiap laporan yang dibuat oleh orang ramai kepada pihak polis hendaklah dilakukan siasatan 100%. Dan jangan pernah menjembunyikan sebarang laporan itu untuk tidak dilakukan siasatan kecuali yang no further action, dengan izin. Apa yang disebutkan oleh Gopeng tadi adalah satu cadangan yang pada hemat saya telah dan sedang dilakukan oleh pihak PDRM, iaitu tracking device, capacity, siasatan dan database. Memang ini ada pada pihak PDRM dan saya fikir Yang Berhormat mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh pihak polis, dan saya fikir ini adalah suatu langkah proaktif yang baik yang telah dan sedang dilakukan.